cikgu. Saya Ainul Ya. Nazmina, student Uniza. Guru kami ada buat kajian untuk assignment yang berkaitan dengan buku negara iaitu Kesihatan kepada Raja dan Negara. Jadi saya ada beberapa soalan untuk ditanyakan kepada cikgu. Soalan yang pertama, pada pendapat cikgu, apakah cara terbaik yang boleh dilakukan supaya prinsip rukun negara ni dapat dipatuhi oleh generasi muda pada masa kini? Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, yang pertama sekali berkaitan dengan rukun negara. So seperti mana yang semua maklum rukun negara adalah sebab kesejahteraan negara. So rukun negara tu dia dibentuk sebahagian usaha kerajaan untuk menyatukan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Okey. Jadi untuk generasi muda, jadi cara yang terbaik yang boleh dilakukan oleh generasi muda antaranya ialah menjaga hubungan dengan Tuhan. Okey, seperti mana yang kita tahu, rukun negara kita ada lima Prinsip. lima prinsip. Okey, ada 5 prinsip. Jadi berdasarkan 5 prinsip tersebut, kita boleh mencapai ke arah kesejahteraan tadilah, tapi generasi muda yang memainkan peranan lah. Jadi cara generasi memainkan peranan, cara yang terbaik adalah dia perlu menjaga hubungan dengan Tuhan. So kita tahu antara yang dalam prinsip rukun negara, salah satu dia adalah kepercayaan kepada Tuhan. Betul tak? Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi hal ini dapat mewujudkan generasi muda yang disiplin, yang mana masalah jenayah ataupun sosial boleh dikurangkan. Sebab apa? Sebab adanya kepercayaan kepada Tuhan tu kan. Okey, so dia menunjukkan agama tu menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian baik. Okey. Jadi oleh itu penghayatan agama perlu disemai dari kecil lagi. Okey. Okey, kat situ boleh tak? Boleh faham kat situ? Boleh. Okey, yang kedua adalah dengan menggalakkan generasi muda menguasai ilmu. Okey, kenapa dia perlu menguasai ilmu? Okey, kerana dengan penguasaan ilmu akan meningkatkan kecemerlangan negara. Okey, jadi hal ini akan melahirkan modal insan. Okey, kita nak melahirkan modal insan yang hebat yang akan mampu untuk memberikan sumbangan idea mahupun teknologi kepada negara. Okey, oleh itu setelah melahirkan modal insan, pembangunan negara akan berkembang dengan pesat. Berkembang dengan pesat. Okey, dengan menguasai ilmu. Generasi muda perlu menguasai ilmu. So dengan adanya ilmu tu, maksudnya generasi muda ni boleh memberi idea dan juga kepakaran ataupun kemahiran dalam teknologi. Okey. Kemudian dari segi peranan kerajaan. Okey, kita bukan setakat untuk mesti ada juga peranan daripada kerajaan lah. Kita melahirkan generasi yang boleh menghayati prinsip negara. Jadi peranan kerajaan juga memainkan peranan penting lah. Jadi bagaimana cara dia? Cara dia, kerajaan perlu mempromosikan rukun negara kepada generasi muda. Bagaimana nak mempromosikan rukun negara kepada generasi muda?
adalah dengan menerangkan kepada generasi muda tentang matlamat dan maksud sebenar rukun negara. Contoh dia sambutan kemerdekaan. So untuk kemerdekaan, jadi di situ kerajaan boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan antara masyarakat. So macam saya cakap awal-awal tadi, berdasarkan 5 prinsip dalam rukun negara. Kemudian selaras dengan matlamat rukun negara, jadi kita boleh membentuk masyarakat yang harmoni, hormat menghormati antara kaum, dan saya juga sebut tadi rukun negara adalah sebagai perlu dijadikan pegangan hidup bagi semua rakyat jelata tak kira kaum dalam membentuk kecemerlangan negara. So berdasarkan prinsip rukun negara itulah kita boleh mencapai perpaduan. Kita boleh mencapai perpaduan dan kita fokus pada generasi muda. Itu dia untuk yang. Soalan yang kedua pula. Pada pendapat cikgu, apakah kesan negatif yang akan berlaku jika prinsip kesetiaan kepada raja negara ni tidak diterapkan dalam diri masyarakat? Kalau kita tengok kepada prinsip rukun negara tadi, kita nak membentuk perpaduan. Betul tak? Prinsip utama rukun negara adalah membentuk perpaduan. So generasi muda perlu menghayati, mengamalkan prinsip rukun negara. Jadi bila tak ada bila tak ada pegangan, maksudnya panduan ataupun pegangan hidup, apa yang saya nampak, yang pertama masyarakat akan berpecah belah. Kesan negatif dia kita akan nampak masyarakat akan berpecah belah. Kenapa masyarakat berpecah belah? Sebabnya dalam diri generasi muda tu bila tak ada penerapan tentang rukun negara, jadi tidak ada semangat patriotisme. Tak ada semangat patriotisme dalam diri generasi muda. Jadi bila berlaku tersebut menyebabkan ataupun membentuk masyarakat yang tidak bersatu padu. Jadi oleh sebab itu kita boleh nampak bila berpecah belah, kedaulatan negara akan tergugat, yang mana akan berlaku campur tangan kuasa asing ke atas negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok sekarang kan sosial media, sosial media ni memainkan peranan kan dalam menyebar dalam generasi muda. Maksudnya kalau media sosial tu kita bentuk ke arah yang positif, positiflah. Kalau kita membentuk ke arah negatif, negatiflah. Kalau saya tengok sekarang generasi muda ni ada satu sifat yang maksudnya hilang rasa hormat terhadap raja dan negara. Kepada raja dan negara, kepada raja dan pemimpin. Kalau kita tengok baru ni adalah dalam, saya pun lupa dah. Mereka maksudnya generasi muda ni menjadikan satu jenaka. Maksudnya dia ada satu pengucapan awam, maksudnya ada pengucapan awam dari seorang pemimpin, kemudian generasi muda viralkan benda tu dan jadikan satu bahan jenaka. Jadi kat situ maksudnya hilang rasa hormat kepada pemimpin. Kemudian kemudian kalau kita tengok kan ada juga mereka kalau tengok kepada raja lah, kita tengok pada raja, mereka macam maksudnya mereka macam macam tak dengar lah arahan daripada pemerintah kan. Pemerintah kita raja lah kan. So di situ kesetiaan, kalau kita tengok pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, yang kesetiaan kepada raja yang penting kan, tapi sekarang dah tak ada dah. So apa yang saya nampak di sini, kesan dia apabila tidak diterapkan kepada generasi muda,
rukun negara, maka berlakulah keadaan sedemikian. Sebab apa? Rukun negara diabaikan. Itu je yang saya nampak lah. Okey. 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 Yang tu je soalan saya, cikgu. Okey. Okey, terima kasih banyak cikgu sudi luangkan masa jawab soalan-soalan saya. Okey. Okey, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Hello.